Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ahad. Okey. So, pagi ni seperti yang saya janjikan, saya nak kongsikan dengan ibu ayah semua 5 perkara, 5 tips macam mana kita nak bantu anak-anak kita yang tak minat sesuatu subjek. Okey semua. So, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Dr. Ayuni daripada Akademi Dr. Ayuni, merupakan pengasas dan juga insyaAllah sebagai koordinator lah bagi subjek-subjek di Akademi Dr. Ayuni sendiri. Alright. Jadi, apakah 5 cara ataupun kaedah ataupun teknik untuk bantu anak kita yang tak minat beberapa subjek? Okey, saya nak teruskan dengan poin yang pertama, iaitu poin yang pertama apa? Anak tak minat ni, macam mana kita nak bagi dia skor subjek itu? Okey, antaranya adalah yang pertama apa kita kena buat? Buat latihan bersama dengan anak. Pertama sekali kita buat latihan bersama dengan anak. Latihan macam mana kita nak buat? Anak tak suka subjek. Jadi macam mana kita nak tarik dia untuk suka subjek tu? Okey, yang pertama sekali buat latihan yang sangat-sangat asas dengan anak. Okey, ini tips yang pertama, buat latihan yang sangat-sangat asas dengan anak. Contoh, kalau untuk topik tambah, kan, topik tambah ataupun mungkin topik darab, janganlah terus bagi ke anak soalan darab sifir berapa? Sifir 12, sifir 6. Kan susah kan? Okey, bagi pada anak soalan sifir. Contohnya, sifir apa? Sifir sifar, sifir 1 yang mudah. Okey, yang mudah dan boleh bantu anak. Okey, yang anak boleh jawab. Kita bagi yang asas dulu. Dan kalau nampak anak macam masih lagi tak boleh, okey, kita bantu. Itu tips yang pertama, bagi soalan yang sangat asas. Sehingga kan anak rasa macam apa? Senangnya soalan ni. Bayangkan kita bagi latihan pada anak 10 soalan, semuanya sifir sifar. Anak akan jawab 1 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. Sehingga kan dia rasa, senangnya jawapan ni semua betul. Okey, itu tips yang pertama. Yang kedua. Okey, tips yang kedua, selepas anak dah jawab soalan, pastikan. Okey, tips yang kedua. Tips yang kedua saya ialah pastikan at least kalau kita bagi 10 soalan ke anak, anak boleh dapat jawab soalan 8/10 dengan betul. Okey, at least 8/10 anak jawab soalan itu dengan betul. Kenapa 8? Kalau 5, dia nampak salah banyak tau. Okey, kalau dia dapat 3/10 je sahaja yang betul, dia akan rasa loser. Dia akan rasa yang, walaupun soalan senang pun dia tak boleh jawab. Dia akan lagi rasa tak suka subjek tu. Jadi, tips yang kedua, kita kena bagi anak betul dulu. Yang tadi apa? Yang pertama, bagi soalan asas. Sangat asas. Yang kedua, pastikan soalan yang kita bagi tadi tu, anak at least dapat jawab 8/10. Contoh, kalau kita bagi 5 soalan, anak boleh jawab 4/5. Okey, so kita kena bantu tu dulu. Kemudian yang ketiga. Okey, tips yang ketiga. Bila dah dapat jawab soalan banyak yang betul, apa kita kena buat lagi? Puji anak. Puji anak kita tu. Okey, dia dah dapat jawab 8/10. Walaupun dia punya soalan senang saja, mungkin sifir 1 je. Tapi puji dia. Okey, tips yang ketiga, puji anak selepas mereka dapat jawab soalan tu banyak betul. Boleh? Jelas setakat ni macam mana dia punya proses nak bantu anak kita yang tak suka subjek tu, untuk lama-lama mereka akan rasa suka dan rasa subjek tu senang. Itu caranya mak ya. Okey, saya dah buat benda ni dalam buku Ninja Sifir. Okey, siapa yang dah dapatkan buku Ninja Sifir kami, bagaimana saya susun atur sifir sifar, sifir 1, sifir 10 ada kat bahagian depan sekali. Sifir-sifir yang mudah ada di bahagian depan supaya apa? Supaya anak rasa syok, rasa suka dulu, rasa dia banyak betul dulu. Barulah dia akan
boleh jawab soalan-soalan seterusnya. Okay. So tips yang keempat, apa lagi? Bila anak dah boleh jawab soalan yang betul, okay, bila anak boleh dapat jawab soalan asas yang betul, barulah yang keempat kita up dulu. Kita up soalan. Okay, kita up soalan apa? Kita up lah bagi arah sederhana sikit. Kalau tadi sifir sifar, sifir 1, kita up sikit bagi jadi sifir berapa? Sifir 2 ke, sifir 3, sifir 4, okay? Supaya apa? Supaya anak kita boleh dia dah bersedia daripada awal, dia dah bersedia, so dia akan buat. Yang seterusnya dia akan buat. Dia akan ready. Oh, tadi dia dapat jawab soalan tu dengan betul. Banyak betul. So dia akan cuba jawab soalan yang agak sukar ni. Dia akan jawablah tanpa rasa paksaan. Okay. So itu yang keempat. Okay, naikkan arah soalan. Ambil soalan yang sederhana, susah sikit. Okay. Bagi pada mereka 3 ke 5 soalan. Alright. Dan yang kelima, tips yang kelima apa ibu ayah? Okay. Ulang saja step yang saya kongsikan tadi. Step 1, 2, 3. Ulang semula untuk arah sederhana dan sehinggalah kita boleh berikan anak soalan-soalan yang lebih sukar. Tetapi, pada peringkat awal, mungkin mak ayah boleh tolong tengok dulu. Boleh observe ni perhatilah kan. Sebab apa? Sebab cikgu-cikgu kat sekolah ataupun dekat online, kita tak boleh nak bagi sekaligus okey semua aras rendah. Hari ni semua soalan senang je cikgu nak bagi. Tak boleh. Sebabnya kita ada pelbagai pelajar. Ada yang memang dah brilliant, ada yang masih sederhana. Okey, jadi kita kena pandai. Cikgu kena atur dekat dalam kelas. Tapi kalau kat rumah, mak ayah boleh atur sendiri anak punya soalan. Okey? So jelas tak kat sini apa yang saya kongsikan? Saya harap sangat-sangat membantu. Okey? Dan pastikan kalau boleh untuk maths lah, especially buat 2 hari, mungkin setiap hari mungkin agak berat untuk anak peringkat awal. Tapi untuk peringkat awal ni buat 2 ke 3 hari. Okey? Okey, itu sahaja daripada saya. Dr. Yuni, Assalamualaikum. Saya harap dapat membantu.